Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung untuk bahagian kufur. Pada hari ini kita lihat lagi tajuk kufur. Sama-sama kita lihat apakah faktor yang mendorong kekufuran. Untuk sambungan yang seterusnya, faktor kekufuran. Yang pertama, tidak mendapat didikan agama. Walaupun dia lahir dalam keadaan Islam tapi dia tak pernah belajar tentang agama, dia boleh menjadi kufur. Seterusnya yang kedua, menuruti hawa nafsu. Dia mementingkan hawa nafsunya lagi dari suruhan dan tegahan agama. Jadi bila nafsu melebihi segalanya, maka boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kufur. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Adanya agama tapi pegangannya adalah sangat lemah. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Bila Allah dah bagi nikmat kesenangan dunia, dia lupa dan terus kufur kepada nikmat Allah. Seterusnya kita lihat kesan kufur dalam kehidupan. Yang pertama, berdosa besar. Yang kedua, merosakkan iman di hati. Yang ketiga, hati tidak akan tenang. Yang keempat, dimurkai Allah dan seterusnya boleh merosakkan hidup manusia. Ini kesan kufur kepada kehidupan manusia. Seterusnya kita lihat kepada tindakan atau cara untuk menjauhi kufur. Macam mana kita nak menjauhi sifat kufur? Yang pertama, dengan menjaga amal ibadat. Macam mana menjaga amal ibadat? Sentiasa melipat gandakan amalan dan tabah menuntut ilmu. Macam murid-murid sekarang. Malas macam mana pun mesti kena menuntut ilmu. Menuntut ilmu lagi-lagilah ilmu agama. Bila kita sentiasa memperbaharui ilmu agama, kita sentiasa belajar tentang agama dan kita sentiasa melipat gandakan amalan, kita boleh menjaga ibadat kita. Yang kedua, selain pada kita menjaga amal ibadat kita, kita hendaklah sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman ataupun untuk diteguhkan iman kita supaya tidak berbolak-balik. Kita kena sentiasa berdoa dan meminta kepada Allah supaya Allah jaga hati kita. Contoh doa yang kita boleh amalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bacalah setiap hari selepas solat ke, sebelum salam, ketika solat. Kita sentiasa baca doa supaya Allah teguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, wa ala ta'atik, kita sambung lagi, dan ke atas ketaatanku. Jadi kita ni selain kita berusaha, kita kena berdoa kepada Allah supaya ditetapkan hati, sentiasa beriman kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Kita bukan ada ilmu yang tu je. Kita kena sentiasa menambah ilmu. Semakin kita belajar, kita akan rasa kita semakin banyak kita yang tak tahu. Banyak yang kita belum tahu. Jadi kena sentiasa belajar sampai kita mati. Sebab tu ada pepatah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Macam mana? Sentiasa menghadiri ilmu agama dan selalu mendampingi guru. Bukan menjadi orang yang malas. Bila ada sedikit saja ilmu, terus berbangga diri dan tak mahu
belajar. Terus rasa diri tu pandai, tak boleh itulah orang yang kufur. Jadi orang yang menjaga diri dia daripada segala sifat kekufuran, dia akan sentiasa menambah ilmu pengetahuan, suka menghadiri ilmu agama, selalu bertanya kalau tidak faham. Ni orang yang suka menambah ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya dengan mengawal hawa nafsu. Sebab nafsu kita ni jahat kalau kita tak kawal, kita boleh jadi kufur kepada Allah. Okey, dan sentiasa bermuhasabah, sentiasa fikir apa dosa yang kita lakukan hari ini, apa amalan yang kita buat hari ini, adakah lebih baik daripada semalam. Okey, sentiasa muhasabah diri. Lepas tu bersikap sederhana dan sentiasa bersyukur. Kita jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang ada sesuatu, kita penat juga. Kita bersyukur apa yang kita dah ada. Jangan terlalu mengikut hawa nafsu dan menyebabkan kita kufur dengan nikmat Allah. Kita kena bersyukur. Ni adalah tindakan yang kita boleh buat untuk mengelak daripada kita kufur kepada nikmat Allah, kufur dengan Allah. Kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Okey. Ni adalah tajuk kufur untuk bahagian 2. Harap murid-murid boleh faham.